Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'ah. Sekali lagi kita jumpa di siri yang ketiga, siri keistimewaan Islam, al-waqi'iyah, ke realistik, ke 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 apa? Kebenaran Islam ini, ke Melayu apa realistik ni, kemunasabahan dan sesuai dengan zaman, sesuai dengan masa, mengikut peredaran. Itulah waqi'i, itulah realitinya Islam ini. Siri ketiga ini saya nak ceritakan tentang realitinya Islam ini, agama yang realiti dari segi perundangan, dari segi hukum hakam. Hukum hakam Islam semuanya dapat diterima oleh semua manusia. Hukum, kita tahu hukum ni ada paling-paling pun ada 5 hukum. Hukum wajibnya, hukum sunatnya, hukum makruhnya, hukum haramnya dan harusnya. 5 hukum ini, dan sesuatu yang apa saja yang kita lakukan, apa saja yang ada depan mata kita ini tak terlepas daripada 5 hukum ini. Ada yang wajib. Yang wajib ini perlu kita lakukan, yang sunat digalakkan untuk kita melakukannya, yang haram tidak boleh kita lakukan, yang makruh tidak digalakkan untuk melakukannya, yang harus bebas nak buat tak nak buat. Perundangan Islam gitu juga, ada baik dan buruknya. Ada sesuatu yang dipanggil suatu perkara yang baik dan ada perkara yang tidak baik. Hukum-hukum Islam ada yang berbentuk najisnya, contohnya ada benda yang najis, ada yang benda yang suci. Benda-benda ini, hukum hakam ini bukan kita yang cipta. Kita manusia ini tak tahu sebenarnya baik buruk. Penilaian itu terletak ada di dalam Islam. Allah dah menentukan ini baik, ini tak baik, ini bagus, itu tidak bagus. Kita hanya ikut saja. Dan bila kita fikir, kita renungkan apa saja yang Allah kata baik itu, Allah kata baik dan Allah suruh kita laksanakan, sehingga wajib. Kalau tak laksanakan jadi tak bagus, jadi berdosa, kerana perkara itu sangat baik untuk kita. Baik untuk kita, baik untuk keluarga kita, baik untuk masyarakat kita, dan baik untuk negara kita, dan baik kesannya untuk dunia ini. Contohnya solat, hukumnya wajib. Jadi bila kita melakukan solat, dia akan memberi impak, memberi kesan kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada anak isteri kita, kepada masyarakat kita yang melaksanakan solat ini. Semua kalau masyarakat melaksanakan solat, kita ada kesan, ada nampak aura-auranya, nampak kebaikannya. Kalau satu negeri melaksanakan solat, tentu sekali kita pun dapat fikir apa kebaikannya. Kalau satu negara, kalau satu dunia, tentu sekali ianya memberi impak yang sangat baik. Itu perkara wajib. Dan hukum hakam, contohnya dari segi jenayah, Islam buat undang-undang, ada yang hukum dalam jenayah ni ada 3 hukum ke berapa, ada kisosnya, ada hududnya, ada takzirnya. Itu juga perkara-perkara jenayah itu yang semuanya bila kita fikirkan, orang lain fikirkan, bukan kita orang Islam saja, orang bukan Islam, bila dia tengok dan dia teliti, nampak akan logiknya, akan realnya agama ini. Bukan berpaksikan kepada omong-omong kosong, bukan berpaksikan kepada andaian. Itu memang jelas dan terbukti. Tidak ada siapa yang sangkal dan tidak ada siapa yang menafikannya. Itu hukum hakam syariat, pensyariatan Islam ini, undang-undang Islam ini nampak akan kebenarannya. Itu keistimewaan yang kita nampak. Dan kalau kita tak nampak lagi, kita kena carilah, kita kena fikirkan macam mana, kita kena buat kajian, betul ke hukum ini macam ni, hukum itu macam tu. Contoh dalam undang-undang kita, undang-undang Islam, adanya hudud. Undang-undang hudud ini undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah, tidak boleh ubah-ubah lagi. Contohnya pelaku zina dengan hukumannya rejam, dengan hukumannya rotan, tidak boleh diubah. Dan bila kita tengok peringkat pertama, orang kata hukuman yang sangat primitif, hukuman yang sangat tidak adil, hukuman yang sangat zalim.
rotan. Tapi bila pakar undang-undang membuat kajian, ternyata bahawa undang-undang rotan kepada pesalah zina memberi banyak kebaikan, memberi banyak kebaikannya, dan juga nakalam minallah, itu yang Allah sebut nakalam minallah sebagai satu pencegahan. Allah yang akan mencegah jenayah itu tidak akan berlaku lagi. Memang tepat dan memang benar. Sama juga dengan pelaku peminum arak, rotan 40 rotan ke, hukum pencuri yang dipotong tangan. Dulu satu ketika orang petikaikan, curi sekali potong tangan sampai kudung selama-lamanya. Nampak pada awalnya macam satu yang sangat zalim, satu yang sangat tidak kritik, tidak praktikal, tetapi bila dibuat kajian dengan ilmiah, kajian ilmiah yang waras, dengan pemikiran yang waras, dengan ilmu yang tinggi, maka mereka mengakui bahawa hukum potong tangan ini memang tidaklah berat bagi pencuri yang cukup syaratnya lah untuk dilaksanakan hudud. Kalau setakat curi telur sebiji, 2 biji itu, tak adalah potong tangan pun. Jadi itu antara realistiknya Islam ini dari segi perundangan. Dan banyak lagi contoh yang boleh kita buat. Cukup sekadar itu. Kita jumpa di sesi yang keempat selepas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi